إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتسنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengurusi masjid, ahli jawatankuasa masjid, Datuk Profesor, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ahli jamaah masjid. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita menyambung lagi kuliah kita ni. Pada minggu yang lepas kita berhenti dengan menyebut beberapa kelebihan sedekah. Jadi ini kata paparan lah, sebab kita dah baca pada minggu yang lepas. Ini beberapa kelebihan bersedekah. Kemudian kita sambung lagi kuliah pada malam ini, cerita mengenai apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala sudi menerima al-qardul hasan. Allah Subhanahu Wa Taala minta dengan pertanyaan siapakah yang mahu memberi pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bacalah dia punya mukadimah dia. Sesungguhnya orang mukmin yang benar merasakan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi nikmat yang tidak terhitung banyak kepadanya. Dan tatkala dia dipanggil di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ni kita cuba lihat daripada tafsir Ibn Katsir, kupasan beliau mengenai apa yang dimaksudkan dengan al-qardul hasan dan mufassir lain insya-Allah. Di firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang ganjar yang banyak untuk orang yang infak, orang yang sedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ayat ni panjang, kita lihat rujukan tafsir Ibn Katsir dia sebut man allazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifu lahu. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan gandakan ganjar untuknya. Qala Abu Dahdah Al-Ansari, ya Rasulullah, wa inna Allah yuridu min al-qard. Jadi Abu Dahdah Ansari, seorang Ansari, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mohon dan minta pinjaman daripada kita? Allah yang Maha Kaya, Al-Ghani, yang kekayaannya memang tak ada bandingan lah. Kekayaan manusia ni boleh, maknanya ada limitnya. Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ghani, yang Maha Kaya ni. Jadi Abu Dahdah sangat heranlah, lalu bertanya kepada Rasulullah, apakah Allah akan meminjam daripada kita? Lalu Rasulullah sebagai respon, Rasulullah menjawab, "Na'am ya Abu Dahdah." Qala arini yadaka ya Rasulullah. Qala fanawalahu yadahu qala fa inni qad aqradtu rabbi haiti. Jadi oleh kerana Rasulullah sebut benar ya Abu Dahdah, sesungguhnya, lalu Abu Dahdah pun minta kepada Rasul, arini yadaka ya Rasulullah, minta tunjukkan tanganmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun tunjuk tangan dia, fanawalahu, lalu dia pun bersalaman dengan Rasulullah. Maka dia berkata, aku telah memberi pinjam kepada Tuhanku haiti. Haiti ain bustani mazra'il kabira haza. Maksudnya aku nak beri kebun aku yang luas ini sebagai pinjaman kepada Allah. Nanti kita lihat lagi.
Jadi kita istilah beberapa istilah dalam bahasa Arab sebut mazra', bustan, itu semua adalah masuk kebun, dan haid juga masuk kebun. Yang dia katakan di sini ialah keluasannya dalam kebun yang dia miliki oleh Abu Dahdah tadi ada 100 nakhlah. Dia ada 600 pokok kurma nakhlah. Ada 600 pokok kurma. Wa Dahdah, dan di situlah juga adanya Dahdah yang di kebun itu juga dia buat tempat tinggal untuk isterinya Dahdah. Jadi orang Arab ni dia panggil kunyah, dia panggil Abu. Kalau saya ada anak nama Amin, patutnya kalau ikut Arab dipanggil Abu Amin. Isteri saya akan dipanggil Ummu Amin. Macam itulah. Tapi orang panggil saya Ustaz Kilani, tak apalah, pasal kita tak biasa dengan budaya Arab. Ada kawan-kawan kita yang menggunakan nama itu. Cik Z apa dah? Dia tak boleh panggil Abu Zakaria. Kalau Abu Zakaria maksudnya ayah pada pengurusi kita. Okey. Lalu dia kata di situlah terdapat 600 pohon kurma, dan di situlah tempat tinggal isterinya dan juga wa'yaluha, dan juga anak-anak kepada Abu Dahdah, anak-anak kepada Ummu Dahdah ini. Lalu Abu Dahdah, faja Abu Dahdah fanadaha, lalu Abu Dahdah pun panggillah isteri dia. Ya Ummu Dahdah, qalat labbaika. Kata Abu Dahdah panggil isteri dia, ya Ummu Dahdah, wahai ibu Dahdah. Jadi anaknya Dahdah, lalu panggilan kepada si bapa panggil Abu Dahdah, panggilan kepada ibu itu ya Ummu Dahdah. Qalat labbaika, iya wahai kekanda. Labbaika ni talbiyah. Dan kita kalau pergi Mekah, kita buat haji, kita akan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika lak lakal. Adalah tertinggal perkataan-perkataan. Labbaika maknanya wahai Tuhanku, aku menyahut seruanmu. Tapi terjemahan kita tak boleh lah, tak sedap tau. Ya, saya menyahut seruan kekanda. Ya, terjemahan tu, how to translate tu ikutlah konteks yang sini. Mungkin dia kata maksud kita terjemahkan maknanya ya wahai kekanda. Boleh juga. Kekanda ni panggilan mesra. Kita orang terjemah Melayu kita bila kita berinteraksi dengan isteri kita. Qala akhriji faqad aqradtuhu rabbi azza wa jalla. Jadi Abu Dahdah kata, wahai adinda, keluarlah kamu daripada kebun kita ni kerana aku telah beri pinjaman kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan lagi milik kita. Allah, aku dah nak bagi pinjam kepada Tuhanku. Wa qad rawahu Ibnu Mardawih min hadis Abdul Rahman marfu'an. Jadi hadis marfu'. Jadi yang dimaksud dengan qardan hasanan di sini ialah sebab para sahabat ni dia berlumba-lumba kalau dia nafkahkan yang terbaik. Dan kita sebutkan sebelum ni betapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita kalau kita beri nafkahkan yang terbaik, bukan yang sakit baki yang kita tak mau lagi yang yang dah buruk kita nak sedekah, tetapi nafkahkan yang terbaik. Jadi dia ada kebun, dan siapa tak sayang kebun yang masya-Allah, tak sebutlah berapa luasnya, berapa hektar, berapa ekar, orang Kedah berapa relun disebutlah. Banyak, terdapat 600 pokok kurma di situ, dan situlah tempat tinggalnya. Dia buat rumah, tak pastilah kita macam mana rumah Abu Dahdah ni. Taklah boleh kita bayangkan macam banglo besar macam kita lah, tapi ada rumah di situ. Dan di situlah ada anak-anak dia, iyal. Dan dia, bahasa Arab ni satu disebut usrah, satu disebut iyal. Iyali ana, usrati ana. Jadi ailati ana. Jadi dia kata, keluarlah kamu kerana aku telah nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafkahkan yang terbaik. Jadi dalam tafsir Ibn Katsir kata qardan hasanan ini riwayat daripada Umar dan lain-lain daripada ulama salaf, para sahabat Nabi, huwa an-nafaqatu fi sabilillah, ialah memberi nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud Allah pinjam seperti mana kita gambarkan. Seorang ini Muhammad pinjam pada saudaranya nama Umar. Aku nak pinjam kamu, aku terdesak hari ni, bulan ni terdesak sikit duit, tak sempat nak bayar pun, tak cukup duit nak bayar, rotek kereta. Bukan macam tu. Yang dimasukkan pinjam Allah pelawar, Allah gesa, Allah suruh kita menafkahkan yang terbaik yang menjadi milik kita. Yang masukkan pinjaman yang baik itu ialah
nafkah fi sabilillah. Sebab itu ayat Quran ni kita kena tengok tafsir lah. Bukan kita boleh terjemahkan cara literal gitu saja, mana lafziah saja, tafsir lafzi saja, tetapi kita kena tengok juga tafsiran apa yang disebut oleh para ulama tafsir kita. Dan yang dimaksudkan juga ialah nafkah itu ialah an-nafqatu 'ala al-'ayal, memberi nafkah pinjaman kepada Allah. Satu nafkah fi sabilillah, satu lagi bermaksud nafkah kepada keluarga sendiri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi antara keistimewaan kita para lelaki ni lah, muslimat kita pun ada, yang kita jadi ketua keluarga, ialah kita dilebihkan kerana ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Disebutkan ayat tu, ustaz ni bukan hafiz Quran, jadi ayat tu kadang-kadang ingat separuh saja. Bima anfaqu, kerana kelebihan kita dilebihkan kepada wanita-wanita kerana upaya kita memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Dan betapa besarnya ganjaran untuk kita beri nafkah kepada anak-anak. Jadi banyak juga peristiwa-peristiwa dan insiden di mana berlakunya keretakan rumah tangga. Antara yang besar itu berpunca daripada suami tidak berperanan memberi nafkah pada isteri. Isteri ada pendapatan, alhamdulillah, itu hak dia. Kita sebagai suami kena tetap nafkah itu kewajipan kita. Jadi disebutkan memberi pinjaman yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, pertama bermaksud memberi nafkah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang seruan jihad, kita lihat Abu Bakar As-Siddiq nafkahkan seluruh harta dia. Apa ditanyakan kepada apa lagi yang baki pada kamu, ialah Allah dan Rasulnya. Umar pun nafkahkan separuh kepada harta dia. Abu Dahdah ni nafkahkan kebun dia yang ada 600 pokok kurma tu, sutumi'atin nakhlah, dan dia suruh Ummu Dahdah keluar kerana ni dah fi sabilillah dah ni. Dan dia dimasukkan juga qadun hasan ini, waqila ni ada pendapat yang maknanya pendapat yang tidak kuat juga, bermaksud wa tasbih wa taqdis, ialah bertasbih kepada Allah dan mengkuduskan Allah. Berilah pinjaman kepada Allah, artinya banyaklah bertasbih dan banyaklah mengkuduskan Allah, mensucikan Allah dengan zikir-zikir kita, dengan wirid-wirid kita. Jadi sebagai ganjarannya ialah fayudha'ifuhu lahu adha'afan katsira. Apabila kita beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang penuh keikhlasan, yang terbaik yang dapat kita nafkahkan, Allah Subhanahu Wa Taala tak sia-sia. Allah respon kata fayudha'ifuhu lahu adha'afan katsira. Allah akan gandakan ganjaran pahala kepadanya dengan gandaan yang banyak, adha'afan katsira, dengan gandaan yang banyak. Kemudian seperti mana yang disebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah, perumpamaan mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebiji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 7 ada fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai itu pula ada 100 biji. Artinya satu amalan nafkah itu diganjari pahala sampai 700 kali gandaan ganjaran pahala. Banyak. Jadi ini semua yang berikut ni semua nak cerita ialah gandaan pahala, supaya kita nampak. Kerana kita biasa nampak yang zahir. Dia sebut okey, pelaburan ini menjanjikan dividen sekian banyak, kita pun berlumba-lumba. Tetapi kalau sebut satu nafkah RM1 boleh jadi RM700, kita cepat nampak. Tetapi satu nafkah 700 kali gandaan pahala, tak berapa nampak. Sebab itu melibatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana iman kita, maka yakinlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlakulah kita bersegera melaksanakan kewajipan kita dari sudut harta tadi. Nafkah, sedekah, sama ada dalam bentuk yang wajib, bentuk zakat, ataupun dalam bentuk yang sunat-sunat, dalam bentuk derma dan bantuan-bantuan lain. Ya Aba Hurairah, sami'tu ahlal Basrah ya'thiruna 'anka. Qala ma huwa? Qultu za'amu annaka taqul innallaha yudha'ifu al-hasanata alfa hasanah. Jadi dalam satu riwayat disebutkan ada satu perbualan para sahabat, seorang sahabat Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku dengar ahli Basrah ni di Iraq, ya'thiruna 'alaik, mereka ni muskil kepada kamu. Athar yu'thiruna artinya melebihkan, ini muskil kepadamu. Terjemah apa kita tengok konteks dia. Qultu ma huwa, apa yang mereka muskil ni? Lalu kata yang bertanya pada Abu Hurairah, za'amu annaka taqul innallaha yudha'ifu al-hasanata alfa hasanah.
wahai aulad, maknanya mereka mendakwa bahawa kamu pernah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh menggandakan satu ganjaran pahala itu, satu amal yang baik itu jadi 1000 dan 1000 kebajikan. Macam mana kita nak terjemahkan 1000 dan 1000 kebajikan? Kalau diterjemahkan beribu-ribu, ada perkataan bahasa Arab alaf. Al-alaf qad takhtalif min alf wa alf. Wa fi i'tiqadi an alf bima fihi 3 asfar wa zid alayhi 3 asfar ma ba'da. Ada 3 kosong tambah 3 kosong lagi. Jadi 1 juta dah. 1 juta. 1000 dan 1000. Kalau kita nak terjemahkan beribu-ribu, bahasa Arab sebut alaf. Alfun alfani wa alaf kathira la tuhsar. Alf wa alf hasanah. 1000 dan 1000. Mana 1000 3 kosong. Ada orang sebut sifar, 3 sifar tambah lagi 3 sifar. 3 kosong tambah 3 kosong. Banyaknya, betul ke ni? Satu amalan pahala kita dapat 1 juta ganjaran pahala di sisi Allah. Betul ke ni? Orang muskil wahai Abu Hurairah. Betul ke ni? Lalu Abu Hurairah kata, ya Aba Uthman, wa ma ta'jabu min dha, wallahu yaqul man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Wahai Aba Uthman, apa yang mengherankan kamu? Apa yang menjadikan kamu muskil dan ta'ajub sangat ni? Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan gandakan kepadanya gandaan pahala yang banyak. Kalau setakat 1 juta ni tak banyak lagi. Kita pernah sebutkan 10 orang terkaya di dunia, bukan million, billion dia ada. Ada yang ada memiliki 42 bilion, Robert Koch, ada yang 34 bilion, Ananda Krishna, ada Syed Bukhari dah 10 bilion, bukan million. Jadi apa herannya? Orang kata, betul ke ni Abu Hurairah? Kamu dak kata ni orang yang buat satu ganjaran amalan yang baik, satu hasanah amalan baik dalam bentuk derma sebagai contoh, maka Allah akan gandakan 1000 dan 1000 ganjaran pahala. Kata Abu Osman, Abu Hurairah pun respon, wahai Abu Osman, apa yang kamu rasa pelik sangat dan ta'ajub? Tidakkah Allah berfirman, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman kepada Allah tadi sudah ditafsirkan, iaitu fi sabilillah, an-nafaqatu 'ala al-'ayal, at-tasbih wa taqdisullah Subhanahu Wa Taala. Nafkah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nafkah atas keluarga sendiri, ataupun dengan maksud banyakkan tasbih dan mengkuduskan Allah, berzikir kepada Allah, gandaan pahalanya begitu banyak. Dia kata, tidakkah Allah sebut siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti Allah akan gandakan kepada dengan gandaan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda banyaknya. Jadi jangan heran, jangan pelik. Wallazi, maaflah tuan-tuan, semua dalam bahasa Arab sebab terjemah saya baca saja. Jadi saya di sini asatizah, kalau saya salah terjemah boleh angkat tangan, ustaz salah tu betul kan. Sini pun ramai asatizah. Wallazi nafsi biyadi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yudha'ifu al-hasanata alf hasanah. Bahkan kata Abu Hurairah, demi diriku yang dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukan Rasulullah sebut 1000 dan 1000, tetapi aku dengar Rasulullah sebut sesungguhnya Allah menggandakan satu amal kebaikan itu 2000 dan 1000. 2000 dan 1000 ganjaran pahala. 2000 2000 tambah lagi 000. Jadi 6 sifar, jadi 2 juta. 2 juta tak banyak lagi Wa fi ma'na hadzal hadis ma rawahu Tirmizi. Boleh baca Tirmizi, boleh baca Tirmizi, wa ghairuhu min tariq Amr bin Dinar an Salim an Abdullah bin Amr bin Al-Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dakhala suqan min al-aswaq faqala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah. Kita sebut tadi siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan maksud nafkah di jalan Allah, fi sabilillah, an-nafaqatu 'ala al-'ayal, bagi nafkah pada keluarga sendiri. Satu lagi, banyak zikir kepada Allah. Jadi dari satu hadis riwayat Tirmizi panjang bahawa Rasulullah, jadi saya ringkaskanlah,
daripada Amru, daripada Salim, daripada Abdullah, ini dia punya ruwat ataupun sanad dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang masuk pasar, kita ramai biasa pasar, tapi apa yang kita buat, kalau ikut sunnah Nabi disuruh kita baca doa. Siapa masuk satu pasar, mana-mana pasar lah, minal aswaq, aswaq qariban aw ba'idan, di sini ada, mestilah setiap taman pada pasar. Kita pada pasar malam, pasar siang, pasar dekat Taman Takmin depan pasar apa? Pasar? Tak ingat dah kalau pasar. Okey, siapa masuk mana-mana pasar, lalu dia baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan kepadanya lah puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan tulis kepadanya 1000 dan 1000 ganjaran pahala, dan Allah akan gugurkan daripadanya 1000 dan 1000 keburukan. Ada 1000 dan 1000, kalau tafsiran saya lah, tak tahu ustaz boleh tengok apa maksud kalau sebut ribu alaf. Saya belajar alfun, alfani, salasata alaf, arba'alaf wa alaf. Ini alfun wa alfun. Yang saya bayangkan maknanya 3 sifar, 3 kosong tambah 3 kosong, 1000, 1 juta diberi ganjaran pahala kepada kita, dan 1 juta juga keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mana banyak, saya ni kan orang baik, tak sampailah 1 juta. Ya Allah ya Rabbi, dosa melalui mata, dosa melalui telinga, dosa melalui SMS, dosa melalui WhatsApp, dosa melalui Telegram, macam-macam dosa boleh berlaku. Dosa kerana kita terhadap diri kita sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada isteri, kepada anak, pada kawan, pada tuan imam, kepada pengurusi masjid. Macam-macam, mesti berjuta-juta lah dosa kita ni. Tambah kita bukan maksum. Alangkah baiknya kalau kita yakin, kita sebut tadi, kalau ada pelaburan sebut investment, boleh bagi RM1 1 juta. Masya Allah, saya lah orang yang pertama. Tapi pastinya halal lah. Jangan yang tak halal. Tetapi ini ganjaran pahala. Ganjaran pahala ni, inilah yang akan mengukur iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Sejauh mana kita beriman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan tanda kita beriman, bersegera kita buat, nafkahkan kepada keluarga kita dengan yang terbaik. Nafkah, bagi ada sebahagian harta kita, zakatnya, dermanya fi sabilillah kepada keluarga kita, alhamdulillah. Kalau ini kita laksanakan, sambil kita zikir dan lain-lain, masyarakat kita, keluarga kita akan jadi bahagia insya-Allah. Ramai kenakalan yang saya berinteraksi, antara yang berlaku perceraian itu antaralah ialah suami tidak berperanan. Sehingga ada yang kata, bukan masalah dia nak cari yang kedua tu ustaz, tetapi yang saya seorang ni pun dia tak larat nak bagi nafkah pada saya. Banyak lagi ansuran rumah, ansuran kereta, saya yang bayar bulan-bulannya ustaz. Ni nak cari pula yang kedua. Apa hal? Bukan, dia kata dia bukan mengingkari dan menafikan. Fankihu ma qabalakum masna wa thulatha wa ruba' tafaddal. Idza indaka istita'ah wa maqdar wa anta ghaniyan tafaddal. Lakin ana biwahdi anta lam tu'tini an-nafqata al-lazimah al-mafruḍa 'alayya wa 'ala abna'ika. Jadi kalaulah saya sendiri pun tak diberi nafkah dengan terbaik, begitu juga untuk anak-anak, bagaimana pula dia nak cari yang kedua ustaz? Itu dia. Jadi ini menguji keimanan kita. Sejauh mana kita yakin. Kalau yakin, apa maksudnya? Tuan-tuan kena hafal doa ni, Ustaz Kilani kena hafal doa ni. Kita hari-hari, nak kata hari-hari mungkin tidaklah, kita ada masanya kita pergi ke pasar, kita kena baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab kalau ada investment, AMB ke apa, public mutual ke apa-apa, kita cepat-cepat sebab kita nampak fulusun waringgitun. Ini ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل إلى آخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قال رب زد أمتي. Itulah kena tuan-tuan kena belajar juga bahasa Arab ni. Jadi kita faham bahasa Arab tu mana adalah sedikit mana kemanisan tu. Jadi Abu Hatim sampailah kepada Nafi' dan Umar apabila turunnya ayat daripada surah Al-Baqarah 261 bercerita perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, perumpamaan seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai pula ada 100 biji. Satu amalan nafkah menjanjikan ganjaran pahala 700 ganjaran pahala di sisi Allah. Sampai kepada akhirnya Rasulullah apabila turun ayat ini, Rasulullah berkata, Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkan lagi ganjaran untuk umatku. Rasulullah sangat penyayang kepada kita sampai dah dapat 700, Rasul tak puas lagi dan Rasul minta kepada Allah, ya Allah kalau boleh tambah lagi ganjaran kepada umatku. Kita teringat kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam qadar yang lebih baik pada 1000 bulan. Sebab Rasulullah merayu kepada Allah, ya Allah umat-umat yang terdahulu umurnya panjang-panjang ya Allah. Apabila umur panjang kesempatan beribadah lagi banyak ya Allah. Umatku pendek saja umurnya ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala bagi mana Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik pada 1000 bulan. Begitulah kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini dicerita apabila turun ayat ini satu amalan kebaikan dapat 700 gandaan pahala. Rasulullah tak puas lagi, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu, Rabbi zid ummati, ya Allah gandakan pahala untuk umatku lebih banyak daripada itu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun pula ayat yang kita baca ni, man dzallazi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang dapat memberi pinjaman kepada Allah yang dengan pinjaman yang baik, lalu akan Allah gandakan pahalanya untuknya berlipat-lipat kali ganda. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Rasulullah tak puas hati lagi, Rasulullah, Rabbi zid ummati, ya Allah tambah lagi kepada umatku. Tambah lagi ganjaran pahala untuk umatku. Apa yang kita nak sampaikan? Apa yang Ustaz Kilani nak sampaikan ni? Ustaz Kilani nak sampaikan Rasulullah ingat kepada kita, Rasulullah sayang kepada kita, Rasulullah sentiasa ingat kepada kita. Kita ingat tidak kepada Rasulullah? Kita sayang tidak kepada Rasulullah? Rasulullah sayang kepada kita, Rasulullah ingat kepada kita. Apakah kita masuk Ustaz Kilani yang sedang bercakap ni sayang kepada Rasulullah? Hari ini yang belum lagi saya amalkan ialah istighfar 100 kali belum lagi saya buat. Kemudian selawat 100 kali belum lagi saya buat. Begitu sibuk kita. Kalau kita sayang kepada Rasulullah, berselawatlah kepada Rasulullah. Amalkanlah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sentiasa sayang kepada kita umat. Allah dah bagi ganjaran begitu banyak, Rasulullah tak puas, minta lagi, Rabbi zid ummati, Rabbi zid ummati. Sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lalu turun ayat kata sesungguhnya Allah akan menyempurnakan kepada orang yang sabar itu ganjaran yang tak ada dapat hitungan bilangannya. Apa anak-anak kita sebut apa ni? Anak-anak sebut kata infinity. Saya dulu SPM pun sekadar dapat 5 nasib baiklah. Tak dapatlah apa ni grade 1 apa ni bahasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala respon kepada permintaan Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zumar ini, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan kepada orang yang sabar itu ganjaran untuk mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Dalam puasa pun kita teringat ayat Rasulullah bersabda, sesungguhnya satu amal itu digandakan pahala 10 sampai 700, tetapi puasa yang disebutkan puasa itu bagi Allah dalam hadis qudsi
wasiyamu li wa ana ajzi bih. Puasa tu bagiku dan aku akan bagi ganjaran sebanyak-banyaknya tanpa dapat dihitung. Berapa banyak? Anak-anak kita sebut infinity. Wallahu a'lam, saya ni tak pandai. Banyak sangat. Jadi apa yang Ustaz Kelan nak sampaikan, sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Warawa Ibn Abi Hatim aidan an Ka'ab al-Ahbar أنه جاءه رجل فقال إني سمعت رجلا يقول من قرأ قل هو الله أحد يعني سورة الإخلاص مرة واحدة بنى الله له 10,000 ألف غرفة من در وياقوت في الجنة أفأصدق بذلك. Daripada Abi Hatim pula, daripada Ka'ab al-Ahbar, bahawa datang kepadanya seorang lelaki. Ja'a ila Ka'ab al-Ahbar rajul. Datang Ka'ab al-Ahbar didatangi oleh seorang lelaki, lalu bertanya kepadanya, aku mendengar seorang berkata, siapa baca Qul huwallahu ahad dan suratul Ikhlas satu kali saja, Allah akan bina kepadanya 10,000 dan ribu. 10,000 dan ribu. Tu saya nak faham tu macam mana. Kalau 10,000 alam, tapi ada alf pula. 10,000 dan ribu, mana 10 juta. 10 juta bilik daripada, saya tak tahu nak terjemah, dur wa yaqut ini daripada permata, intan permata. Masya-Allah. Rumah daripada intan permata. Ghurfah ni asalnya bilik, mana dar atau baitun, manzilun, rumah daripada yaqut, pada dur wa yaqut, daripada intan permata, berlian dan sebagainya. Di syurga. Afa usaddiqu bizalik, boleh percayakan ni? Boleh percayakan ni? Jadi saya yang ulang. Boleh percaya ke ni? Kata Ka'ab al-Ahbar, betul. Apakah kamu heran tentang itu? Na'am wa 20,000 wa 30,000 wa ma yuhsa zalika illa Allah, summa qara'a man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasan. Masih lagi kita bicarakan ayat, siapa yang nak beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah gandakan pahala untuknya berlipat-lipat kali gandaan pahala. Lalu dia kata, betul, kamu jangan heran, jangan rasa muskil. Allah boleh bagi wa 20,000, bukan sekadar 10,000, laisa 10,000 al-faqat, bal 20, bahkan 20. Nak baca 20 ni tengok konteks grammar lah. Wa 20,000, 20,000 dan ribu. Mana tadi 10 juta, bukan 10 juta tapi 20 juta, 30 juta, wa 30,000 wa ma yuhsa zalik, bahkan lebih, yang tak dapat dihitung banyaknya. Kemudian dia bacalah ayat, man dhallazi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang dapat memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan gandakan kepadanya dengan gandaan yang banyak. Fal kasiru minallahi la yuhsa, maka yang dimaksudkan banyak daripada Allah itu ialah benda yang tak dapat dihitung. Kalau dapat hitung masih lagi belum banyak. Kalau kita kata banyaknya, dia ada 43 bilion robot core. Ananda Krishna dia ada 34 bilion. Banyak tu. Masih dapat hitung, tak banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang terkaya di Indonesia, belum lagi terkaya di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu, dan satu hadis sebutkan, la in yahdillahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ada yang dengan sebab usaha kamu seorang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, ganjaran untukmu, kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan seisi-isinya. Kalau dunia seisi-isinya, adakah harganya 43 bilion, trilion? Saya tak reti nak sebut angka-angka ni. Tak. Kalau seorang usaha kita dapat bagi, dengan usaha kita orang tu dapat hidayah, kata Rasulullah, Allah nak bagi ganjaran untuk kita ni ialah yang lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. La yahdillahu bika rajulan wahidan fama balu birajulaini wa thalatha wa rijal kathir. Masya-Allah, seorang Hafizuddin Raja di Kuala Jaya tu, dia ni dapat tauliah lah daripada Jabatan Agama untuk mengislamkan. Dia bagi ceramah di tempat saya tu tentang pengalaman dia mengislamkan saudara-saudara baru.
Ada India, ada China dan sebagainya. Dia ni boleh bahasa Jepun, bahasa Inggeris, bahasa Tamil. Jadi saya kata berapa puluh orang antara Islam kan. Dia tak dah sebut. Dah ada banyak dah, alhamdulillah. Banyak dia sebut, banyak. Jadi banyak tu. Jadi cuba bayang kalau seorang dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran untuknya lebih baik pada dunia dan seisinya. Apa kata 10 orang, apa kata 20 orang, apa kata, Masya Allah, banyaknya ganjaran pahala. Jadi dia berkongsilah bagaimana cara untuk ni. Antara perkongsiannya ialah kita ni kan kurang pengalaman, walaupun kita ustaz. Jadi apabila saudara baru ni Hindu, keluarganya Hindu, dia apabila mati bawa ke hospital untuk uruskan jenazah dia tu, postmortem dan sebagainya. Lalu keluarga datanglah. Dia tahu keluarga dia tu keluarga yang Hindu, nak bagi penghormatan terakhir. Orang Hindu ni penghormatan terakhirnya apa dia? Ialah dia tak gambar dia lah dekat si mati ni. Mama dia nak kalungkan bunga. Dia kata tak boleh. Hospital tak boleh. Ustaz kata tak boleh sebab dia ni Islam. Jadi akhirnya mereka mintalah khidmat Hafizuddin Raja. Hafizuddin Raja. Dia kata, tuan-tuan faham, saya boleh Hindu, saya faham. Dengan kalung tu adakah berubah akidah dia? Dia dah mati. Akidah masya-Allah, mudah-mudahan dia seorang Muslim. Nak bagi penghormatan. Dia keluarga dia siapa? Ayah dia, adik-beradik dia, ibu dia, sepupu dia, keluarga dia duduk jauh daripada. Hafizuddin datang kata, kenapa kamu duduk jauh ni? Ini siapa yang mati ni? Ini saudara kami. Kenapa tak boleh? Sebab dia kata, orang Islam kata, orang hospital sebut, ustaz sebut tak boleh dekati. Sebab dia dah Muslim. Kami ni keluarga dia, adik-beradik dia, ibu dia. Kata, mari dekat-dekat. Kemudian apa yang kamu nak? Kami nak kalungkan sebagai penghormatan. Kami tak gambar dekat dia tu, gambar besar. Saya pun tak tengok dia cerita tu. Lepas pada tu, alhamdulillah tak. Jadi ikut peraturan dia seorang Muslim, sudah ada surat menyatakan dia seorang Muslim. Kita nak kuburkan kubur pisang. Alhamdulillah, tak apa. Kami nak bagi penghormatan. Kami rela dia dikuburkan. Jadi selesai masalah, tak jadi bergaduh. Sebab kita kuat ilmu. Kalau saya pun di surau Umar Abdul Aziz, dia juga dia buat hari raya jumpa non-Muslim. Maulidur Rasul dia jumpa Muslim. Surah Al-Falah tempat saya tak boleh. Sebab kata, ini macam mana? Ini perayaan Islam kita ni, Maulidur Rasul kita. Bila kita nak dakwahkan mereka, nak jinak-jinakkan mereka. Alhamdulillah. Program makan-makan, bukan sahaja orang Islam yang suka, orang non-Muslim pun suka. Kita ingat kalau dengan sebab usaha kita dapat hidayah seorang saja, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Masya Allah. Ini silingan. Wallahu yaqbidu yabsut. Jadi Allah lah yang boleh meluaskan rezeki, yang menyempitkan rezeki dan meluaskan rezeki. Itu semuanya kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ai anfiqu wa la tubalu. Allahu ar-Razzaq. Yudayyiqu ala man yasha'u min ibadihi fi rizq wa yuwassi'uhu ala akharin. Jadi Allah tu boleh menyempitkan dan meluaskan rezeki. Jadi maksudnya dalam tafsir Ibn Katsir sebut anfiqu, nafkahkanlah, belanjakanlah, dermakanlah. Kita teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebutkan kalau dia datangnya bulan Ramadan, Rasulullah orang yang paling dermawan, bagaikan angin yang kencang. Derma aja, tak pedulilah. Derma. Masya Allah. Jadi kata dia, Allah boleh menyempitkan rezekinya kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah boleh luaskan, yuwasi'hu ala akharin, pada lahul hikmatul baligha fi zalika ilahi turja'un. Dan inilah hikmat di mana kita disuruh berlumba-lumba kerana ganjaran yang menanti kita sangat banyak, sangat lumayan. Tinggal lagi berimankah tidak kepada apa yang disebut dia. Beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah. Okey, apa kata-kata dia, kita kena beriman. Apa tanda kita beriman? Masuk pasar, hafal doa tersebut. Iman? InsyaAllah doa mudah je, kita hafal, dapat ganjaran. Dan kita nafkahkan kepada keluarga kita, kerana yang dimasukkan beri pinjaman bukan beri pinjaman kepada Allah seperti saya bagi pinjaman, Tuhan bagi pinjaman pada saya, tak. Maknanya kita berlumba-lumba untuk
mencari ganjaran pahala dari Allah melalui harta dengan perbelanjaan harta kita. Dah masuk dah ni. Dah masuk isyak. Tak apalah. Barang siapa yang dapat menyahut suruhan bersedekah ini, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali menyahut suruhan Allah. Kan dia malu kepada Allah kalau dia tidak dapat berbuat demikian. Lalu dia maju dan terus menunaikan sedekah dengan apa yang ada padanya pada jalan Allah kerana mencari keridaan Allah. Alhamdulillah, saya tengok kalau hari Jumaat, kalau tabung berlalu ke tabung yang letakkan, alhamdulillah dah jadi budaya kita. Orang masuk masjid, anak-anak pun diajar sedekah, alhamdulillah. Jangan lupa bagi tahu pahala-pahala supaya dia boleh motivasi, boleh motivasi. Jadi minggu ni hari Jumaat dia sedekah RM10, tu dengan lagi tambah lagi RM12, RM15, RM50 dan sebagainya. Kerana nak mengejar ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah baiknya dan perlunya kita mencuci Rasul dan para sahabat dalam kemurahan infak membelanjakan harta di jalan Allah, kerana sesungguhnya Rasul lebih murah lagi di bulan Ramadan. Kerih seperti angin yang kencang tadi, kerihil mursalah. Uslub Al-Quran mendorong kita supaya kita bersegera membelanjakan harta pada jalan Allah sebelum luput masanya dengan kematian. Jangan sampai nak mati. Ada lepas ni kita bicarakan pula. Orang berdoa pada Allah dah sampai nak mati tu dia, ya Allah tangguhkan. Apa ayat dia? Adalah ayat dia ni. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini pun kita akan lihat tafsirnya itu. Jadi kita nafkah jangan sampai dekat nak ajal. Lalu apa dia? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapakah engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak menangguhkan kematian seorang itu apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Jadi itulah peringatan daripada Allah yang sayang kepada kita ni, Rasul yang sayang kepada kita. Jadi alhamdulillah bersegeralah sebab kita beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته